Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya nak bercerita, nak berkongsi sedikit tentang macam mana kita nak cari radiation shielding properties juga untuk material kita. Tapi kita pakai different radiation sources. Sebelum ni dalam VSPSD saya tunjuk tu kalau kita guna gamma ray. So apa jadi kalau kita irradiate beta ray ataupun alpha ray. So kita nak tengok kat sini lah. So macam mana kita nak kira dia. Dia ada satu software namanya VX Z Extra. Okay. Okay, so boleh tengok sini VX Z Extra ni, e-portal VX. Okay, kat sini VX Z Extra ni kita boleh estimate sebenarnya. Kalau contoh kita irradiate dengan beta, okay, elektron, sebab beta elektron. Okay, so contoh kita irradiate dekat chemical composition kita, paling senang lah saya bagi contoh adalah 10 Li2O tambah 90 PeO2. Okay, contoh macam ni kita letak. So bila kita letak macam ni, kita boleh calculate ZF dia. ZF ni apa? ZF ni dia adalah satu property effective atomic number yang nak kira kita punya possibility ataupun kita kata probability untuk berlaku satu-satu interaction dalam kita punya sample. Dia boleh jadi macam-macam lah. Dalam kat low energy boleh jadi interaction yang lain, dekat boleh jadi berlaku collision, boleh jadi berlaku scattering dan macam-macam lagi. So macam mana kita nak tahu benda tu, curve dia macam mana semua, kita nak dapat kat mana? Kita dapat guna ZF properties within increasing energy. Okay. So kita calculate. Lepas tu dapat export to Excel. Senang je. So maksudnya daripada sini kita dah boleh dapat. Okay, kalau contohnya pada increasing kinetic energy of that electron, so masa tu ZF dia naik atau turun. Kalau ZF naik, biasa berlaku absorption. Kalau turun, berlaku scattering. So benda-benda tu lah kita nak discuss lah. So nanti boleh download filenya, lepas tu boleh sketch draft. Okay. So benda ni untuk beta ray kita boleh calculate ZF, tapi at the meantime kita boleh juga calculate another properties, iaitu total stopping power and also CSDA, continuous slowing down approximation. So benda ni macam mana kita nak dapat? Kita kena guna software lain pula, E-star namanya, E-star NIST. Okay, so jumpa kat sini ada E-star, P-star and S-star. So kita pergi E-star. Dekat E-star ni kita akan jumpa stopping power, graph density effect, CSDA dan etc. Okay, so kita sekarang ni kita nak elektron tu nak tembak dekat material apa. So kita letaklah unique material. Contoh macam ni, tadi saya letak contoh example S1 lah. Density saya mungkin 4.913. Okay. So contohnya tadi saya guna Li2O kan. Li2O ada 0.1. Lepas tu TeO2 ada 0.9. So submit je. Okay, submit. Kita nak graph pun, nak graph stopping power ke. So untuk stopping power ni maksudnya apa? Maksudnya apa benda yang boleh stop elektron tu. So boleh jadi sebab collision dan boleh jadi sebab radiatif, yang boleh menyebabkan kita kata elektron tu stop. CSDA iaitu approximation range. Bila dia nak stop tu, bila dia dah hit material tu, dia apa? Dia nak stop, dia ada certain range lah yang kita panggil slowing down range, approximation range. Dia nak slowing down tu, dia ada beberapa range tu, gram per centimeter square, range of area tu, range of mass over area, nama CSDA ni. So korang boleh further study tentang benda ni. Tapi cara nak dapatnya, boleh tekan pada sini ataupun sini. Kita nak dapatkan graf yang mana, kita boleh pilih. Tapi di atas kita boleh dapat lah.
Okay, ni stopping power. Oh, dia tak ada gambar sini Kita tengok dulu. Kita ambil CSDA lah. Kita ambil graph stopping power total. So nampak stopping power dia. So maksud stopping power dia mula-mula menurun. Lepas tu kat high energy increase balik. So kat sini ada increasing kinetic energy. So bila kinetic energy of the electron tu menaik, apa jadi dekat stopping power dekat material kita? Adakah menaik ataupun menurun? Apa jadi kat CSDA dia? Naik ataupun berturun? So ni boleh discuss lah. So biasanya memang akan turun lah sepatutnya. Stopping power ni memang akan menurun bila increasing kinetic energy. Tapi sebab dia naik ni sebab in case of radiative ni dia tinggi sebenarnya. So menyebabkan total pun jadi tinggi dekat high energy. Okay. So benda tu boleh discuss dalam paper ke dalam discussion ke. Tapi yang penting cara nak dapatnya macam ni. Ni untuk kita kata beta ray. Untuk alpha ray, untuk cari dia punya alpha ray kita tahu helium. So alpha ray kat sini dah ada dah. So kalau untuk ZF guna GVX untuk dapatkan alpha ray punya data with increasing kinetic energy. Bila kinetic energy of the alpha ray helium tu tinggi, apa jadi dekat depan ZF dia? Boleh dapat sini data guna VX untuk our material. Tengok, okay, dah boleh dapat export to Excel, senang je. Okay, tapi untuk untuk alpha ray, actually untuk NIST ni dia tak ada kita kata dia tak ada our unit material, dia tak boleh masuk. Our unit material dia dah ada beberapa material yang dia spesifikan je. So kita tak boleh nak letak our unit material lah. So kat sini tak boleh pakai Asta ni. So untuk sampel saya pakai ada satu software namanya SRIM. So SRIM ni stopping range ion. Saya tak ingat lah apa nama dia. Dia ada dua, SRIM dengan TRIM. So boleh Google lah. Saya Google tengok sini. Boleh download software ni. SRIM also SRIM and also TRIM. Ni. The stopping on and range of ions in matter. Maksudnya kalau kita ada tembak satu radiation of ion, Na plus ion ke, hydrogen ke, apa helium ke apa kat satu matter kita, apa jadi kat stopping dia? Stopping power dia, collision dia, semua benda tu. So kat sini saya nak tembak dengan apa? Nampak kan? Contohnya saya nak tembak dengan helium sebab nak guna alpha ray di paling senang helium sebab ada dua neutron, dua elektron kan. So tembak helium dekat elemen kita. Elemen kita apa tadi? 10 Li2O tambah 90 TiO2, betul tak? So kita carilah Li, lithium. Tapi ni lithium saja, bukan lithium oxide. So tambahlah oksigen. Oksigen untuk lithium. Okay, lepas tu tambah tellurium. Tellurium oxide TiO2 tu. Lepas tu tambah oksigen pula. So kalau ikut kita punya sampel, lithium tu Li2O, maksudnya Li2, maksudnya 10 darab 2 jadi 20. Li2O, O ada satu je. Okay, so kalau 10 kalau 10 maksudnya satu darab satu jadi 10 je lah. Okay, lepas tu tellurium TeO2, Te ada 90. So 90. So adjust kat sini je. Stoichiometry ratio tu adjust kat sini je. Kita punya mole percent tu. Lepas tu TO2. O2 dua oksigen darab dengan 90 jadi 180. Okey, 180. Okay, lepas tu letak kita punya density kita 4.9913 tadi kita dapat kan. Okay, letak density. Lepas tu calculate. Okay. So dapat dah dia punya ion energy dia. With increasing ion energy tu berapa dia punya range. Also ada longitudinal straggling, lateral straggling dan macam-macam lagi. Yang ni nak calculate dia punya ni lah, dia punya
properties berkaitan dengan stopping, macam mana ion tu nak stop dalam kita punya material. Dia ada data-data ni lah. So daripada data-data ni kita dah boleh discuss dalam macam mana kita nak discuss kalau alpha ray atau beta ray ni irradiate atau kita tembak dekat kita punya material. So sekadar tu je. Kalau ada apa-apa pendapat ataupun ada apa-apa nak dibetulkan, boleh bagi tahu dalam komen. Harap-harap membantu, insyaAllah. Jadi Assalamualaikum.